Safe driving. Macam mana tuan-tuan puan? Boleh naik? Belum lagi Tak mungkin kena ni kot. Kena beritahu siapa. Ha? Naik ah? Macam mana? Naik ah? Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas limpah dan rahmat kasih sayang Allah. Kita semua pada malam ini diizinkan oleh Allah untuk meneruskan lagi kuliah Isyak kita, pengajian kitab Rintihan Para Nabi karangan Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah, seorang ulama yang tidak asing bagi kita semua, terutama dalam bidang akidah dan juga doa. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Azza wa Jalla kerana telah mengizinkan kita pada malam ini. Dan malam ni insya-Allah kita sedang menguji penggunaan teknologi yang baru, iaitu teknologi Zoom. Jadi kita agak kekok sikit lah, kerana kita tak begitu biasa lah menggunakan Zoom ini. Jadi minta sedikit lah feedback, pandangan tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana, adakah audio kita clear pada malam ini? Begitu juga video kita, adakah clear pada malam ini? Minta sedikit respon lah daripada tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Baik, pelik sikit lah pada malam. Biasanya kita boleh baca dia punya komen pada malam ni, pada malam-malam yang sebelum ni. Tapi malam ni kita tak jumpa pula komen di Zoom ni. Jadi komen mungkin dekat Facebook masing-masing. Jadi insyaAllah kita akan lihat berapa komen. Adakah ia dalam keadaan yang baik ataupun tidak lah. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian. Sementara kita menunggu berapa orang jemaah kita untuk masuk, berapa orang pelajar kita yang lain untuk masuk dalam kelas kita, suka untuk kita peringatkan bagi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian dan saya sendiri, untuk kita muhasabah sedikit apa yang saya share, tulis di Facebook wall. Tulis satu hadis riwayat Tirmizi dalam Jami', hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas afshus salam wa ta'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Hadis ni antara hadis yang agak mudah lah untuk kita hafal, kerana dia ada irama yang hampir sama di belakang. Dia bunyi mim kat belakang. Salam, silatul arham, dia ada huruf mim. Sallu bil laili wan nasu niyam. Jadi ini semua dalam bahasa Arab dipanggil saja'. Saja' itu irama yang hampir sama di belakang. Dia memudahkan kita untuk menghafal. Maka salah satu pada kaedah kita nak menghafal lah, kita meletakkan irama yang hampir sama pada setiap poin lah, supaya kita ingat poin tersebut. Ini antara keistimewaan bangsa Arab lah. Bahasa Arab mereka ada bahasa yang cantik, irama dia yang mudah. Betul, mereka lebih kuat menghafal berbanding dengan kita. Ini hadis yang kalau boleh tuan-tuan kita semua hafal. Di dalam hadis ni kita lihat ada 4 poin yang utama. 4 poin yang utama bagi kita. Iaitu 3 poin berkaitan dengan ihsan dan 1 poin berkaitan dengan ibadah yang khusus pada Allah Azza wa Jalla, itu salat malam. Adapun 3 yang awal ialah ihsan sesama insan, sama manusia, sama kita semua ni. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sendiri,
sesama jemaah kita, sama para pelajar kita. Ini adalah ihsan. Dan ini adalah satu yang Allah Azza wa Jalla kurniakan bagi kita, rahmat. Kerana ia pintu syurga. Itu di akhir kata Nabi SAW, tadkhulul jannata bisalam. Maka kamu akan masuk syurga dalam keadaan sejahtera. Salam sejahtera. Jadi yang pertama Nabi SAW sebut apa? Afsyus salam. Tebarkan salam. Apabila kita masuk dalam kuliah-kuliah kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita menyampaikan salam. Yang kedua, wat'imut ta'am, dan berilah makan, jamu makan. Jamu makanlah pintu syurga. Terutama pada musim PKP inilah. Jadi jangan biarkan mana-mana jiran kita berlapar, terutamanya. Yang terdekat yang kita, mana-mana keluarga kita lapar, jangan biarkan. Kerana ia pintu syurga. Itu yang kedua. Yang ketiga, afsyus salam, wat'imut ta'am, wasilul arham. Sambunglah silaturahim, terutamanya bersama keluarga terdekat. Ibu bapa terutamanya. Kerana mereka ni sedekat-dekat. Dan mereka juga adalah pintu syurga yang utama. Jadi silatul arham sesama keluarga dan juga sahabat-sahabat kita, seperti mana semalam kita beritahu, sifat seorang yang beriman apabila mereka saling sangka baik antara satu sama lain. Apabila datang satu berita yang kita tak ketahui sejauh mana ketepatan, sangka baik dulu, terutama melibatkan peribadi. Jadi wasilul arham. Yang keempat barulah ibadah yang khusus di antara kita dan juga Allah Azza wa Jalla, iaitulah wasallu billaili wan nasu niyam, salat pada waktu malam ketika mana manusia sedang tidur. Jadi salat malam juga salah satu daripada pintu syurga. Jadi 4 pintu syurga ni mudah insya-Allah kita semua kejar. Salah satu kita dapat pun dah cukup cantik. Terutama pada musim PKP yang seperti ini. Hayakumullah wa sahlan wa marhaban bikum pada tentang perempuan yang baru masuk, para jemaah kita. Yang baru masuk kelas, kita baru menunggulah beberapa orang jemaah kita yang lain untuk turut serta bersama kita pada malam ini. Jadi insya-Allah live kita pada malam ini selain daripada di Akademi Sunnah, juga di channel-channel yang lain seperti channel Muhim, Multaqa Ahli Hadis Malaysia, juga di page dan channel yang lain, channel Al-Khair, dan juga page saya sendiri, iaitu page Usama Muhammad Razi. Dan tuan-tuan boleh menonton daripada pelbagai pilihan lah, pelbagai supaya memanfaatkan lagi kuliah kita pada malam ini. Hayakumullah wa sahlan wa marhaban bikum pada siapa yang baru masuk. Sementara kita menunggu beberapa orang jemaah kita yang lain ni masuk, bagaimana feedback siapa yang baru masuk ni? Sebab malam ni kita baru nak cuba jaya menggunakan aplikasi Zoom. Jadi mungkin agak kekok sikit, saya pun agak kekok sikit menggunakannya. Sebelum ni dah guna beberapa kali, tetapi tak begitu biasalah dengan aplikasi Zoom ni, kerana biasanya kita boleh baca komen-komen di bawah lah. Di malam ni kita kena baca daripada laptop lah. Daripada laptop kita lihat di page Facebook. Hayakumullah wa sahlan. Di page Facebook saya sendiri pun ada. Antaranya kita lihat ada Cik Hermi, kelas audio video, clear audio video, alhamdulillah. Ikan pekasan, Assalamualaikum Ustaz, bandar Mahkota Cerah clear. Hadir dengan bihun goreng dan ayak masak. Advance ayak masak, tapi advance bihun goreng dan juga ayak masak. Saya malam ni alhamdulillah juadah menggunakan air sasi. Air sasi. Haji Saiful Anwar, Assalamualaikum Ustaz. Taman Datuk Arum Taling Jaya clear, cuaca pun cantik. Ustaz Zabidi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baik. Kita nak lihat dekat Akademi Sunnah. Kita lihat di Akademi Sunnah.
Macam mana kita tak boleh tengok kat Akademi Sunnah? Tak ada di Akademi Sunnah. Mana video kita kat Akademi Sunnah? Tak ada. Tak ada kat Akademi Sunnah, tak ada. Nampaknya live kita tak ada kat Akademi Sunnah. Okey, admin boleh tengok sikit, admin Haji Safwan. Bila anda buka dekat page di laptop, page Akademi Sunnah. Mana? Ada dah. Okey. InsyaAllah ada. Kat page Akademi Sunnah pun kita ada live di sini. Haji Hafizal kita ada Ustaz? Ada. Memang ada Haji Hafizal, dia masuk awal lagi. Dia nampak ada, saya baru nak masuk ni. Dari tadi tak nampak ada. Alhamdulillah ada. Haji Rusdin, Assalamualaikum. Alhamdulillah diizinkan Allah untuk terus mengikuti kuliah online Ustaz. Walaupun 3 hari tak dapat mengikuti kuliah Ustaz. Syafakumullah, mudah Allah mudahkan urusan. Ada 3 hari tertangguh. Alhamdulillah saya berjaya clear. Haji Ahmad Effendi. Puan Syarimah Zabiri, Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah ipuh jelas. Alhamdulillah. Nampaknya semuanya bagi feedback yang cantik. Tahniah kepada admin kita Haji Safwan. Admin kita Haji Safwan. Nampaknya semuanya clear audio dan juga video. Walaupun kita nak start tadi agak kekok sikit lah. Baik, nampaknya video kita pun dah clear. Alhamdulillah. Kita boleh mula, kuih-kuih mula. InsyaAllah kemudian akan masuklah jemaah-jemaah kita. Mana yang mungkin duk pergi tandas dulu ke, duk makan dulu. On the way lah nak masuk. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian. Kena sikit. Pada kuliah yang lalu, kita menggunakan kitab Rintihan Para Nabi karangan Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah. Seorang ulama yang tidak asing lagi lah bagi kita semua. Pada kuliah lalu kita berhenti pada bab taubat. Taubat Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari ini insya-Allah kita akan masuk bab berkaitan dengan taubat Nabi Musa alaihissalam. Bab taubat Nabi Musa dan Nabi Musa alaihissalam. Pada kuliah yang lalu kita telah sebut beberapa tafsiran para ulama tentang beberapa kesalahan dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan hari ini insya-Allah kita akan masuk bab kata Nabi Musa, yang mana Nabi Musa alaihissalam juga ada beberapa doa yang dibaca yang nak kita contohilah. Doa-doa ini apa yang boleh kita baca dalam kehidupan harian. Baik, taubat Nabi Musa alaihissalam ada diceritakan di dalam Al-Quran. Antara daripada surah Al-Qasas ayat yang ke-16. Surah Al-Qasas ayat yang ke-16. Jadi mana-mana jemaah kita yang rajin, yang berkelapangan tu, boleh buat nota sikit untuk rujukan kita. Apakah doa Nabi Musa alaihissalam itu pada surah Al-Qasas ayat yang ke-16. Ayakumullah Puan Azura Patel, Haji YB Safwan. Ayakumullah. Assalamualaikum. Syukur pada Allah dengan limpah rahmat kita semua masih lagi dapat bernafas dalam kalamnya dan dapat bersiaran bersama Ustaz. Taman Seri sedang clear. Alhamdulillah. Haji Ahmad Safwan, alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Memanglah jelas Haji Ahmad Safwan dia admin. Mestilah dia sedar jelas ataupun tidak. Alhamdulillah. Puan Syarimah surah Al-Qasas ayat 16. Dah buat dah nota. Kita dah ada penulis nota kita pada malam ni. Baik. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lah innahu huwal ghafurur rahim. Maksudnya dia Musa telah berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. Maka dengan itu engkau berikanlah pengampunan bagiku.
lalu dia telah memberi pengampunan baginya, kerana sesungguhnya dia benar-benar dialah yang maha mengampuni, yang maha mengasihani. Baik, ayat ini menceritakan tentang doa Nabi Musa alaihissalam apabila dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti mana kuliah yang lepas kita dah sebut bahawa taubat ini tak semestinya apabila berdosa, apabila melakukan kesilapan, tak semesti. Sentiasa taubat, tak ada sebab taubat. Namun juga apabila seorang itu melakukan kesilapan, maka dia bertaubat. Terutamanya apabila dia melakukan kesilapan, maka dia bertaubat. Dalam ayat ini, apakah taubat kesilapan yang menyebabkan Nabi Musa AS bertaubat? Dia diceritakan dalam kitab-kitab tafsir. Antara dalam tafsir Ibn Kathir. Ada diceritakan berkaitan dengan kisah yang masyhur berkaitan Nabi Musa AS. Dan Nabi Musa AS ini, satu hari dia bertemu dengan dua orang lelaki. Satu daripada Bani Israel, satu daripada Qibti. Qibti ini adalah bangsa di Mesir. So, Bani Israel dan juga Qibti. Israel ni adalah daripada Syiah dia lah, ataupun pengikut dia. Syiah dari sudut bahasa bermakna pengikut. Saya digunakan juga istilah ni Syiah kepada Nabi Musa alaihissalam, iaitu pengikut Nabi Musa. Di satu Bani Israel, satu lagi Qibti. Dua orang ni tengah bergaduh. Bila dua orang bergaduh, Nabi Musa alaihissalam sampai, yang Bani Israel ni minta tolong Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun tolong dia lah. Nabi Musa menolong. Dan Nabi Musa tolong dia, entah bagaimana, maka berlakulah kesilapan ini. Kita tak katalah sampai berlakulah dosa. Kita kata kesilapan. Kerana seperti mana kuliah yang lepas kita dah sebut pandangan Syekhul Islam rahmatullah alaih, bahawa para anbiya ni dia buat kesilapan yang kecil. Kita tak kata dia buat satu dosa yang besar. Dia buat satu kesilapan yang kecil dan dia tidak berterusan. Sentiasa saja buat salah. Bila dia buat salah saja, Allah terus akan memberikan wahyu pada dia untuk dia memperbetulkan kesilapan tersebut. So ini kita kena sentiasa sangka baik. Kalau sesama kita pun manusia ni, sesama kita manusia biasa, ada sangka baik, wajib bersangka baik, apatah lagi kepada seorang Rasul. Jadi Nabi Musa AS asalnya dia nak meleraikan antara dua orang ni yang bertelagah. Entah bagaimana akhirnya terbunuh yang Qibti tadi. Terbunuh. Jadi terbunuh ni sebab apa? Dalam tafsir Ibn Kathir rahmatullah alaih sebut dua pandangan. Sama ada yang pertama, terbunuh ni kata Ibn Kathir bijam'i kaffihi. Bijam'i kaffihi, itu dia menghimpunkan tangan dia. Telapak tangan dia himpun. Maksudnya apa? Zahirnya tumbuk lah. Dia kena tumbuk. So Qibti tadi kena tumbuk dengan Nabi Musa AS, dia pun mati. Bijam'i kaffihi, zahirnya tumbuk. Dan pandangan yang kedua, dengan dipukul dengan asa, iaitu tongkat. Kan Nabi Musa AS ni dia ada tongkat. Kita sedia maklum, dia ada tongkat dia. Dalam ayat yang lain diceritakan tongkat Nabi Musa AS ni digunakan untuk dia bertenggek, dia bertongkat, dan satu lagi untuk dia bantu kambing-kambing dia makan. Ini antara dia akan makan, biasanya kambing ni dia makan pucuk-pucuk tumbuhan. Itu faedah kambing. Sebab itu saya tanya salah seorang jemaah surau kita. Dia ni doktor perubatan. Saya tanya dari sudut perubatan, kambing ni apakah afdalnya kambing? Jangan cerita pasal sunnah ke. Tak. Yang tu kemudian dia cerita dari sudut perubatan, apa baiknya kambing? Dia kata baiknya kambing ni dia makan pucuk. Dia makan pucuk-pucuk. Mana pucuk tu makanan yang baik, makanan yang sihat, dan dia makan pelbagai pucuk. Dia tak makan satu benda saja. Dia makan pelbagai pucuk. Itu makanan yang baik. Menjadikan daging dia tu baik. Dia makan kambing sebenarnya baik dari sudut perubatan pun lah.
Cuma kena tengoklah kambing moden kita ni dia makan apa, kan, jenis yang macam mana dan sebagainya. Tapi itu sajalah selingan. Nabi Musa dia ada tongkat. Kenapa? Sebab tongkat itu dia untuk dia tarik pucuk-pucuk pokok ni supaya dimakan oleh kambing-kambing dia. Jadi dia ada tongkat. Kepandangan yang kedua sebut dia pukul dengan tongkat tu sehingga matilah Qibti tadi. Jadi itu kesilapan yang dibuat oleh Nabi Musa AS. Dan ada pandangan pula. Ini adalah tafsir Hamka rahmatullah alaih. Tafsir Hamka. Ada disebut satu pandangan yang agak pelik lah. Yang kita tak jumpa lah. Yang masyhur di dalam kitab-kitab tafsir yang bil ma'thur ni. Tapi wallahualam ya cuma lah satu selingan sajalah. Bukan kata kita berpegang dengannya. Sangat selingan. Dikatakan mustahil Nabi Musa AS ni dia tumbuk orang terus mati. Kerana manusia ni jarang mati kerana tumbukan. Kalau pukul dengan tongkat pun jarang orang mati dipukul dengan tongkat. Jarang. Walaupun mungkin ada. Dan mustahil seorang Rasul tumbuk orang sampai mati. Mustahil. Tongkat pun kalau pukul dengan tongkat sampai orang mati. Satu benda sifat yang agak mustahil bagi seorang Rasul. Jadi Hamka rahmatullahi pandangan apa? Yang dipukul Qibti itu dia ada penyakit jantung. Penyakit jantung. Yang mana apabila dia ditumbuk ataupun dia dipukul, dia terus trigger penyakit jantung tu, akhirnya dia mati. Dia bukan mati ditumbuk. Dia mati kerana trigger saja. Bagi dia penyakit yang lain. Seperti mana kita lihat hari ini, seorang yang ada penyakit yang dah kronik, mungkin penyakit jantung, darah tinggi, diabetes sebagainya, yang trigger dia, barangkali COVID-19 ni trigger dia. Menyebabkan dia meninggal. Jadi, ia saling berkait antara satu sama lain. Namun, kita tak boleh menafikan asbab COVID-19 tadi. Kerana COVID-19 telah trigger penyakit yang lain. Sehingga menyebabkan kematian. Mana ia satu benda yang penting. Asbab yang penting. Begitu juga dalam kes ni. Apapun kalau kita kata takwilan. Takwil kita ada ihtimal. Kemungkinan yang pelbagai. Mungkin orang tu sendiri dia dah nak mati dah. Mungkin kita boleh buat ihtimal. Sangkaan kita orang tu dah umur 90. Kena tumbuk terus matilah. Bukan sebab kena tumbuk sebagainya. Tapi Nabi Musa AS bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Sama ada dialah yang salah ke, dialah yang bunuh ke, dia hanya trigger sahaja ke, tak. Yang tu nombor dua. Nombor satu, ya salah satu pada asbab. Maka itu juga faedah kita pada hari ini. Jangan kita menafikan bahayanya COVID-19 ini. Walaupun kita kata ya bahaya kepada orang tertentu. Orang yang tak bergejala mungkin dia tidak berbahaya. Orang yang tak berisiko tinggi tak berbahaya. Tak, tapi ya salah satu asbab. Jadi asbab pada matinya Al-Qibti ini adalah daripada pukulan Nabi Musa AS. Maka disebabkan itu Nabi Musa AS bertaubat. Bertaubat pada ayat ini. Disebabkan itu. Sama ada dia betul-betul bersalah ataupun tidak, maka dia bertaubat. Kita pun begitu. Besar ke, kecil ke, kita punca yang kecil, bukan punca utama, kita tetap bertaubat apabila melakukan satu kesilapan. Jadi bacalah ayat ini untuk kita bertaubat. Ayakumullah ala wa sahlan wa marhaban bikum. Siapa yang baru masuk? Haji Syafiq Sekari. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kelantan lain clear. Daripada Kelantan pun kita ada wakil malam ni. Haji MB. Assalamualaikum Ustaz. BTK line clear. Ini saya boleh syarah. BTK Bandar Tasik Kesemua. Yang berada di Semenyih pada hari ini, Selangor. Dr. Daud, Assalamualaikum Ustaz. Maaf lewat sikit join. Tak ada masalah. Kita pun baru baca ayat pertama saja. Kaitan dengan taubat Nabi Musa. Haji Diman, Alhamdulillah, jelas. Alhamdulillah, nampaknya semua clear. Jelas. Itu juga kita lihat sikit pada page yang lain. Haji Masrul Hafizal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Cikgu Nazri pada Ustaz, malam ni suara Ustaz agak kurang kuat berbanding sebelum ni ya. Tak apa kuat suara. Nampaknya
ada sedikit respon daripada Cikgu Nazri, tak apa kuat berbanding dengan sebelum daripada ni. Baik, cuba kita guna setting kamera. Tak ada langsung. Nampak kena tukar. Suara Ustaz hilang. Suara hilang terus. Jadi kita dah tukar kita punya ni. Macam mana sekarang? Adakah suara clear? Nampaknya itu sajalah apa yang kita setting yang kita ada. Mana setting kita ada sama ada kamera atau mikrofon. Saya nampaknya memang slow sikit lah kot. Tak apa, kita teruskan jugalah dengan sound yang agak slow tadi. Paling tinggi lah. Volume paling tinggi. Tak ada rendah lagi. Nampaknya kita kembali kepada setting yang sama lah. Yang tadi hilang terus suara. Yang ni sound kita memang agak slow sikit lah nampaknya. Dah ada lah. Tapi agak slow daripada sebelum-sebelum ni. Baik, Haji Masrul, terima kasih atas respon dari Desa Pinggiran Putra. Alhamdulillah, Desa Pinggiran Putra dekat dengan Putrajaya lah. Baik. Jadi kembali kepada tadi kita sebutkan bahawa Nabi Musa AS sudah tentu seorang yang adil dan dia ada syarak. Ada hukum hakam dia yang tersendirilah. Yang mana hukum hakam ini atas dasar dia sebagai seorang Rasul. Maka syarak dia syar'u man qablana, syarak orang yang sebelum, umat sebelum daripada kita. Baik, kita lihat pada ayat yang seterusnya.
Iaitu daripada surah Al-A'raf ayat 151. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbighfir li wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Maksudnya dia Musa telah berkata, wahai Tuhanku, engkau berikanlah pengampunan bagiku dan bagi saudaraku, dan engkau masukkanlah kami ke dalam belas kasihanmu, sedang engkaulah yang paling mengasihani dari antara mereka yang menunjukkan belas kasihan. Baik. Ayat ini menceritakan tentang taubat Nabi Musa AS dan apakah kesilapan yang dibuat oleh Nabi Musa AS sehingga dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla keampunan ini. Ayakumullah Haji Syafiq Sakari, bagi saya sudah okey. Jadi bagi sebahagian orang okey dah sound ni. Alhamdulillah dah okey Ustaz. Dah okey, sound clear Ustaz. Alhamdulillah. Suara dah okey Ustaz. Haji Aizul pun ada. Baik. Jadi mungkin sound dekat cikgu bunyi slow sikit daripada yang sebelum ni. Tapi nampak yang lain semua sebut suara dah okey. Baik, ayat ini yang menceritakan tentang Allah. Menceritakan tentang kesilapan Nabi Musa AS seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir. Ibn Kathir boleh munculnya doa minta keampunan ini kerana kata Imam Ibn Kathir, ista'jala bi akhihi. Nabi Musa AS sembah patung lembu. Jadi dia sangka Nabi Harun AS juga terlibat dengan mereka ni, sedangkan Nabi Harun dah mencegah mereka. Nabi Harun dia tidak sekali redha, dia pun dah dakwah, dah cegah mereka ni degil nak juga. So, Nabi Musa AS ada sangkaan terhadap Nabi Harun. Dia marah Nabi Harun, saudara dia. Sebabkan itu dia menyesal atas perbuatan dia terhadap Nabi Harun AS. Dia pun baca doa ni. Ini faedah bagi kita lah. Kita semua kadang-kadang kita ni isti'jal, gopoh. Cepat sangat kita ni, terlalu cepat. Apabila kita menuduh saudara kita dengan satu sangkaan tanpa bukti yang benar-benar pasti. Kadang-kadang mungkin hanya screenshot, mungkin gambar kat sana, gambar kat sini. Mungkin cerita saja. Jadi kita terlalu gopoh. Maka kita kena bertaubat. Seperti mana Nabi Musa AS. Jadi taklah besar mana sangat pun kesilapan tersebut. Tapi Nabi Musa AS bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Minta ampun untuk diri dia dan juga untuk saudara dia. Betul disebut, berkata Musa, wahai Tuhanku, engkau berikanlah pengampunan bagiku dan bagi saudaraku. Itu bagi dia dan juga bagi Nabi Harun AS. Di konteks ayat ni, untuk mereka berdua ni. Kerana sangkaan tadilah apa yang berlaku pada kaum Bani Israel. Dan engkau masukkanlah kami ke dalam belas kasihanmu, sedang engkaulah yang paling mengasihani dari antara mereka yang menunjukkan belas kasihan. Sifat Allah. Sifat Allah maha mengasihani. Belas kasihan Allah tu setinggi-tinggi di antara semua belas kasihan makhluk. Baik. Jadi ayat ini menceritakan tentang dosa yang dibuat oleh kaum Nabi Musa AS, iaitu mereka mensyirikkan Allah dengan menyembah berhala, iaitu merupakan lembu, patung emas lembu. Jadi perbuatan mereka ni adalah dosa yang sangat besar, sehingga Allah Azza wa Jalla telah mengadab mereka dengan adab yang sangat berat. Jadi kita faham bahawa dosa syirik ni sebesar-besar dosa. Tak ada dosa yang lebih besar daripada dosa syirik. Tak ada. Sebesar-besar dosa lah dosa syirik. Itu kita sedia maklum, Allah Azza wa Jalla tidak mengampunkan mana-mana dosa. Tidak mengampunkan dosa syirik, tapi Allah Azza wa Jalla mengampunkan dosa-dosa yang lain selain daripada syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu Allah tidak mengampunkan
dosa orang yang mensyirikkannya, dan Allah mengampunkan dosa yang bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi siapa saja yang Allah kehendaki, Allah boleh ampunkan, tapi tidak syirik. Itu dosa syirik yang sangat besar. Kita lihat Abu Talib yang mana sangat besar jasanya terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sangat besar mempertahankan Nabi kita. Namun disebabkan dosa dia iaitu syirik, maka dia diazab dalam api neraka. Kerana syirik. Sedangkan jasa dia cukup besar. Tapi disebabkan dosa syirik, dia dihumbal dalam api neraka juga. Ini satu benda yang kita kena faham. Dosa syirik itu sesuailah dengan azab. Kerana dosa itu besar, azab pun besar. Dan inilah persoalan yang timbul. Tajuk yang kita bawa pada malam ini, itu sahihkah cara taubat bagi kaum Nabi Musa AS dengan membunuh diri? Adakah sahih membunuh diri cara untuk taubat bagi Bani Israel, bagi kaum Nabi Musa AS? Sahih ke tak? Memang ada ayat Al-Quran. Ada ayat Al-Quran yang menceritakan tentang membunuh diri. Antaranya dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, faqtulu anfusakum. Faqtulu anfusakum. Langsung Ustaz, itu hak tadi ya. Hak tadi tak bunyi langsung. Tapi alhamdulillah sekarang dah bunyi ya. Jadi inilah yang ada. Mudah-mudahan memudahkan bagi siapa yang audio dia agak slow. Tapi nampaknya semua yang lain audio semua clear kata. Jadi mungkin audio Cikgu Nazri diuji pada malam ni lah. Tak seperti mana malam-malam yang biasa. Baik. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 54. Faqtulu anfusakum. Maka bunuhlah diri kamu. Bunuhlah diri kamu. Jadi ayat ini apabila kita potong bunuhlah diri kamu, dapat dekat orientalis, dapat dekat golongan ni, liberal. Mereka akan canang musuh-musuh Islam. Dia akan canang. Dalam Islam ada konsep apa? Bunuh diri. Ada konsep bunuh diri yang dalam Islam. Dia akan canang tu. Jadi dia akan kaitkan juga dengan pengebom berani mati. Bom, bunuh diri dia, itu dia masuk syurga. Sebab apa? Itu salah satu perintah di dalam Al-Quran. Kita sentiasa peringat, kalau tuan-tuan perasan pada kuliah-kuliah yang lepas pun, kita dah peringat bahawa ayat-ayat Al-Quran ini mestilah ditafsirkan dengan tafsir yang mu'tabar, terutama tafsir bil ma'thur. Itu kalau tuan-tuan perasan ada kuliah rintihan para nabi ini, ayat Quran yang kita lalu kita akan rujuk antaranya tafsir Ibn Kathir. Kalau kita tak dapati poin-poin yang penting, yang perlu, barulah kita rujuk pada kitab-kitab tafsir yang lain. Contoh tafsir Aisarut Tafasir Syekh Abi Bakar Al-Jazairi. Pada kuliah lepas kita cari apa sebab Nabi Ibrahim AS bertaubat. Kita tak jumpa dalam tafsir Ibn Kathir. Tapi ada dalam tafsir Syekh Abi Bakar Al-Jazairi. 3 sebab tu pada kuliah yang lepas. So ini semua supaya kita memahami konteks ayat. Jadi ayat ini kena baca ayat sebelum tu. Menceritakan tentang apa? Ia cerita tentang kaum Nabi Musa AS ni. Apabila mereka ini mensyirikkan Allah, maka Allah perintah mereka untuk membunuh diri mereka. Diperintah bunuh diri itu hanya untuk konteks kaum Nabi Musa AS ini, untuk konteks kesalahan ini saja. Bukan kata asalkan taubat je bunuh diri. Taubat bunuh diri. Sedangkan Nabi Musa AS sendiri pun taubat dengan doa. Taubat seperti doa yang kita baca sebelum ni dah. 2 doa dah kita baca. Daripada surah Al-A'raf ayat 151 tadi, surah Al-Qasas ayat 16. Nabi Musa tak bunuh diri pun. Dia taubat dengan doa. Jadi kita faham bahawa Al-Quran ini dia ada konteks dia yang tersendiri. Ayat-ayat itu konteks dia cerita tentang apa? Dia hanya untuk kes itu sahaja. Jadi kes terpencil. Ada tak hukuman bunuh diri ni? Ada. Tapi kes itu terpencil. Hanya untuk kes ini saja. Iaitu mensyirikkan Allah dengan menyembah
patung lembu ni. Itu saja ada. Bukan kata buat dosa lain kena juga. Tidak, habislah kaum Nabi Musa AS, Bani Israel pupus lah. Buat dosa aja bunuh diri. Buat dosa bunuh diri. Buat dosa bunuh diri. Bukan semua. Yang ni satu sajalah. Yang tu satu kita kena faham. Iaitu konteks tu hanya pada kes ini sahaja. Bukan semua kes. Yang keduanya, kita kena faham bahawa faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kamu, ada dua pandangan para ahli tafsir. Antara yang pertama, mereka ini saling membunuh antara satu sama lain. Jadi yang mensyirikkan Allah itu bunuh antara satu sama lain. Itu hukuman dia. Dan pandangan yang kedua, mereka dibunuh oleh bukan sesama mereka, dibunuh oleh orang yang tidak mensyirikkan Allah. Di kalangan Bani Israel ada hak sembah patung lembu tu, ada yang juga tidak. Yang tidak ini membunuh yang menyembah patung ini. Jadi mereka bukan membunuh diri, tetapi mereka dibunuh oleh orang yang lain. Jadi makna membunuh diri itu adalah secara tidak langsung, indirect, membunuh diri. Contohnya kita kata menzalimi diri. Bukannya kita zalim terhadap diri kita. Kita buat dosa, bila buat dosa, maka kita akan diazab oleh Allah. Kita secara indirect, secara tidak langsung telah menzalimi diri sendiri. Itu contoh maksud. Bukan zalimi itu ni bakar diri. Nyala api, bakar diri dalam api. Tak. Kita buat dosa, bila buat dosa, dibakar dalam api neraka. Itu menzalimi diri. Dia membunuh diri, bukan bunuh terus diri secara direct. Tetapi kita melakukan satu kesilapan yang menyebabkan kita dibunuh. Contohnya macam membunuh diri ini, contoh kita pergi bunuh orang. Bila kita bunuh orang, kita kena hukum bunuh balik. Secara tidak langsung kita telah membunuh diri kita. Menyebabkan kita ni dibunuh. Itu ada dua pandangan ahli tafsir. Apa makna membunuh diri? Jadi, bila kita membaca tafsir yang mu'tabar, terutama tafsir yang bil ma'thur ini, maka kita faham konteks sesuatu ayat. Jangan kita petik, maka bunuhlah diri kamu, kita ni kena bunuh diri. Jauh sekali. Bahkan dalam Islam, kita ada maqasidus syariah yang utama antaranya hifzun nafsi, menjaga nyawa. Itu maqasid antara yang tertinggi dalam syariah, menjaga nyawa. Itu menjaga nyawa ni mengatasi daripada maslahat yang lain. Jadi, mustahil dalam Islam kita membunuh diri sendiri, mengambil nyawa diri sendiri. Sedangkan Islam sangat menjaga nyawa. Mustahil ini. Bahkan kalau kita lihat pun, sama ada membunuh diri kerana kecewa. Bukan di kalangan orang Islam yang menjuarai. Contohnya Korea. Korea antara negara yang sangat tinggi. Dari sudut statistik bunuh diri kerana kecewa lah. Tekanan perasaan ke. Dari sudut itu, Korea antara statistik yang tertinggi dan mereka bukannya kebanyakannya Muslim. Kenapa kita nak gembar-gemburkan ayat ini? Nak taubat kena bunuh diri. Sebab apa dalam ayat ni sebut, bunuhlah diri kamu. Tak, itu cerita Nabi Musa dan kaumnya. Itu pun sebahagian saja dan kes itu saja. Bukannya semua kes. Ini kita panggil syar'u man qablana. Dia syarak umat yang terdahulu. Kita tak disyariatkan pun. Dia cerita saja. Bukan suruh kita pergi ikut. Antara syariat yang agak pelik berbandingan kita, contoh dalam Sunan Nasa'i, hadis yang sahih dalam Sunan, bahawa Bani Israel, jika mereka pakaian mereka kena najis, mereka kena potong. Potong pakaian tu buang. Adapun kita, umat Nabi SAW ni, kita cuci. Cuci bau, warna, rasa hilang, pakai balik. Tapi mereka kena potong buang. Itu syariat mereka. Kenapa? Allah Alam, mungkin kerana Bani Israel ni adalah kaum yang tough. Kaum yang mana mereka ni keras. Jadi lawan dia pun kena keras juga. Hukum dia pun kena keras. Baru boleh kawal, kontrol dia. Sampai hari ni pun kita lihat kaum Yahudi. Orang yang keras kepala. Orang yang zalim, yang kejam. Yang sentiasa menindas. Yang sentiasa nak berkuasa. Gila pada kuasa. Jadi mereka dikenakan hukum yang keras berbanding dengan kaum yang lain. Contoh yang lain macam kita lihat di Arab Saudi.
Kenapa pemerintah Arab Saudi agak keras? Kerana memang kaum dia tu juga keras. Contohnya di Madinah, di Syariah Sultanah, jalan Madinah tu, ada lorong-lorong kecil. Lorong kecil ni dia one way, sehala. One way dia ada signboard one way lah. Tapi tak cukup signboard tu. Dekat arah yang bertentangan sana, dekat nak keluar dah daripada lorong, dia bubuh apa? Besi-besi. Besi-besi naik macam tu atas jalan raya. Siapa yang lawan arah, lalu je tayar dia mungkin akan rosak ke pecah. Siapa yang ikut arah yang betul, besi tu bila dia lalu, tayar tu akan lenggek, dia jadi rata, dia boleh jalan. Dia lalu bahagian belah sana bertentangan, dia tak boleh turun. Besi tu akan cucuk tayar. Sampai ke tahap itu, kerajaan dia buat. Sebab apa? Dia tahu kaum dia tu memang keras kepala. Kita buat signboard, dia akan lawan arus. Kalau kita kat sini orang lawan arus ni mungkin dia 1-2 kereta je lah. Mungkin dia pun lupa, dia tak perasan. Dia baru kat tempat tu. Tapi kalau Arab ni, tak. Dia memang dia dah tahu, dia duduk lama, puluh tahun kat situ, dia lalu juga. Jadi hukuman keras itu sesuai dengan sifat keras kaum. Itu kita kena memahami ayat-ayat yang seperti ini. Jadi ia memang sahih, tapi sahih dengan konteks dia, dengan tafsiran para ahli tafsir yang mu'tabar dalam masalahnya. Begitu juga mati, bunuh diri ini sebagai satu kemuliaan, satu kebanggaan, ia tak ada pun di kalangan umat Islam. Konsep ni mungkin ada, tapi terpencil. Kan? Bom, bunuh diri, kan? Letupkan diri sendiri, satu kemuliaan bagi dia. Tapi itu sangat terpencil. Yang masyhur Jepun. Jepun mereka ada konsep yang masyhur. Bunuh diri itu satu kemuliaan. Kamikaze contohnya. Dan kita lihat US, mereka dibom di Pearl Harbor oleh tentera Jepun. Mereka lalang dah nak mati, lalang dia punya kapal terbang dah terjunam, dia pun junam atas musuh dia. Jadi kenapa US ni marah sungguh pada umat Islam, tuduh umat Islam ni bom diri, bunuh diri, adalah satu kemuliaan, adalah satu yang mana dianggap sebagai jihad. Sedangkan yang banyak duk bom mereka tu adalah Jepun dalam peperangan dunia satu ketika dahulu. Saya bukan rekod yang masyhur di kalangan umat Islam. Tapi hakikatnya ya adalah benda tu. Dia tak boleh nak nafikan. Allah Ta'ala alam. Itulah yang zahir berkaitan dengan ayat ini. Faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kamu. Ia berlaku pada kaum Bani Israel. Kaum Nabi Musa AS. Tapi dengan tafsiran dan dengan konteks dia yang tersendiri. Hayakumullah ala wa salam. Wa marhaban bikum. Siapa yang baru masuk tadi? Orang yang baru masuk ni, alhamdulillah kita dah berada di penghujung pada kuliah kita dah. Siapa yang ada persoalan boleh bubuh soalan tu dekat komen Facebook Akademi Sunnah. InsyaAllah kita cuba jawab apa persoalan yang terakhir ni sebelum kita tangguh kuliah kita malam ni. Baik. Kita lihat ayat Al-Quran yang seterusnya daripada surah Al-A'raf ayat 143. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maksudnya maha suci engkau. Aku telah bertaubat kepadamu dan aku adalah pertama orang-orang mukmin. Baik, surah Al-A'raf ayat 143. Sambil-sambil tu catat surah Al-A'raf ayat 143 untuk kita beramal dan menghafal mukmin. Kata Nabi Musa AS, maha suci engkau. Aku telah bertaubat kepadamu dan aku adalah pertama-tama orang-orang mukmin. Kenapa dalam ayat ini Nabi Musa AS dia menyebut Subhanallah, maha suci engkau. Ini antara zikir kita yang cukup utama, Subhanallah, iaitu maha suci Allah daripada sebarang kekurangan. Dan Nabi Musa AS telah bertaubat. Aku bertaubat kepadamu
Kata Al-Imam Ibn Kathir rahmatullah alaih, aku bertaubat kepadamu bertaubat daripada ru'yah, permintaan dia untuk melihat Allah. Jadi Nabi Musa alaihissalam apabila dia tinggalkan kaum dia, dia pergi dan dia minta kepada Allah untuk melihat Allah. Untuk melihat Allah. Jadi permintaan tersebut disesali oleh Nabi Musa alaihissalam. Seolah permintaan yang terlalu besar. Dia terlalu meminta-minta sangat kepada Allah, minta sampai nak tengok Allah. Sedangkan benda tu taklah salah. Kerana setiap hamba memang nak melihat Allah. Setiap hamba nak melihat Allah Azza wa Jalla. Cumanya kata Imam Ibn Kathir, seolah apabila Nabi Musa AS minta nak melihat Allah itu adalah satu yang agak berlebihan. Jadi kita bila nak minta kepada Allah Azza wa Jalla, kita kadang rasa malu sikit lah. Rasa segan. Nak minta lebih-lebih. Amalan kita pun tak seberapa pun. Minta lebih. Begitulah konteks dia. Jadi Nabi Musa AS, subhanallah, maha suci Allah. Suci Allah daripada sebarang kekurangan. Daripada Allah ni tak boleh nak memperlihatkan diri dia ke, ataupun bila memperlihatkan diri dia bagaimana hakikat. Yang tu maha suci Allah daripada sangkaan hamba dia. Hamba dia sangka ada sebarang kekurangan apa. Jadi Nabi Musa AS sebut subhanallah dan dia bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita pun begitu beramal dengan doa ini, terutama apabila kita kadang-kala ada beberapa sangkaan kepada Allah Azza wa Jalla yang tidak begitu baik. Buruk ke sangkaan ini, kerana setiap hamba dia ada sangkaan dia. Jadi jika sangka baik pada Allah, maka Allah pun akan memberi balasan yang baik bagi dia. Yang sangka buruk, maka balasan buruklah bagi dia. Jadi kita baca ayat ini. Kadang-kadang terlintas pada hati kita beberapa sangkaan. Baik. Dan ayat yang terakhir dalam bab ini, ayat last sebelum masuk bab taubat Nabi Sulaiman alaihissalam, insya-Allah pada kuliah akan datang, kita baca ayat ini sekali lalu apa faedah daripadanya. Baik. Surah Al-A'raf ayat 143. Ada nota daripada Puan Syarimah. Cikgu Nazrin, alhamdulillah page ni lagi clear Ustaz. Ori suara macam sebelum ni. Okey, ini satu respon yang cukup baik lah. So, kita dapat faedah daripada Cikgu Nazri untuk admin kita. Admin kita Haji Sofwan. Kalau mengikut apa yang disebut oleh Cikgu Nazri ni, page yang asal, iaitu page Akademi Sunnah ni, suara dia lagi clear berbanding page yang kita cross posting. Tadi cikgu komen dekat page saya sendiri, page Ustaz Muhammad Razi, kata tak apa clear suara. Tapi bila dia komen dekat page Akademi Sunnah, suara clear. Ori macam sebelum ni. Jadi yang kat sana tak apa ori ya. Sebab dia pancarkan ke sana saja. Yang ni adalah yang asal, yang induk. Baik, alhamdulillah. Ini satu benda barulah yang kita belajarlah pada malam ni. Baik, kita baca ayat yang seterusnya, ayat yang terakhir. Sebelum kita tangguhan kuliah kita malam ni. Itu daripada surah Al-A'raf ayat 155 sampai 157. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha' wa tahdi man tasha' anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Maksudnya, adakah engkau akan membinasakan kami dengan kerana apa yang orang-orang bodoh di antara kami telah lakukan? Bukanlah ia melainkanlah ujianmu dengan engkau menyesatkan dengan kerananya sesiapa yang engkau kehendaki dan engkau memberi petunjuk kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Engkaulah pelindung kami, maka dengan itu engkau berikanlah pengampunan bagi kami dan engkau kasihanilah kami.
sedang engkau adalah sebaik-baik pemberi pengampunan. Dan engkau takdirkanlah untuk kami dalam ini, iaitu dunia ini, dengan kebaikan dan juga di akhirat. Kerana sesungguhnya kami telah kepadamu dengan cara mewajibkannya bagi orang-orang yang takutkan aku dan memberi zakat, dan orang-orang yang mereka dengan ayat-ayat kami mereka beriman. Itu orang-orang mengikuti Rasul itu, iaitu Nabi yang tidak tahu menulis dan membaca, yang mereka mendapatinya tertulis dengan mereka di dalam Taurat dan Injil. Baik, ayat ini menceritakan tentang doa Nabi kita semua. Nabi Musa pun macam tu. Bukan dia buat salah ni. Yang buat salah ni adalah kaum dia. Sebab tu dalam ayat ini, ya, konteksnya apa? Doa Nabi Musa untuk kaum dia. Bukan untuk diri dia sahaja. Untuk dia dan juga terutama untuk kaum dia. Sebab apa? Kaum dia telah mensyirikkan Allah. Di ayat ni, surah Al-A'raf juga. Ayat 155. Dia kesinambungan apa? Kesinambungan cerita Al-A'raf yang tadi. Jadi sepatutnya dia ayat ini selepas pada ayat qala rabbighfirli tadi. Ya Allah, ampunkanlah untuk aku dan untuk saudaraku. Karena dia di kisah ni untuk keampunan umat dia yang mensyirikkan Allah. Ini minta ampun untuk umat dia. Pun begitulah kita minta ampun pun bukan untuk kita saja. Jadi orang yang jahil ini, mudah-mudahan Allah ampunkan mereka. Baik. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan keampunan Allah ini dan juga azabnya adalah adil. Betul Allah sebut di sini, Allah akan ampun dan azab orang yang dia kehendaki. Dan orang yang akan diampunkan adalah orang yang antara yang memberi zakat. Ini zakat di antara pelindung, ia penampan bagi kita daripada azab. Betul kalau tuan-tuan pasal dekat saya Bukhari yang Nabi sallallahu sebut, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Selamatkanlah diri kamu daripada api neraka walaupun dengan separuh gewang. Hak sebelah kita bagi orang tu menyelamatkan kita daripada api neraka. Betul ayat ni sebut apa? Allah Maha Adil. Dia akan azab dan juga dia akan ampun orang yang mana sesuai dengan amalan dia. Antaranya orang yang memberikan zakat. Dan juga orang yang beriman dengan Rasul yang ummi. Ummi maknanya tidak membaca, tak menulis. Itulah yang difahami oleh jumhur. Walaupun ada pandangan yang pelbagai lah apa makna ummi. Antaranya Maulana Asri, Hafizahullah, dia ada pandangan yang agak ganjil daripada jumhur. Apa makna ummi? Jadi dia ada pandangan yang panjang lebar lah. Pelbagai maksud ummi ni yang bukan maksudnya buta huruf. Tetapi zahirnya begitulah pandangan jumhur. Tak menulis, tidak membaca. Dan itu adalah kelebihan bagi Rasul kita. Sebab bila dia tak menulis, tak membaca, maknanya dia tidak mereka Quran. Dia tak cedok daripada syair, dia tak cedok daripada Parsi, daripada Rom, daripada Greek, Yunani, dia tak cedok daripada Yahudi, daripada Nasrani, Majusi. Kalau dia membaca dan dia menulis, dia boleh cedok jadi Quran. Itu sebenarnya adalah kelebihan bagi dia, ummi itu. Bukannya kekurangan. Yang telah pun tertulis dalam Taurat dan Injil. Mana cerita Nabi kita telah pun ada dalam Taurat, telah pun ada dalam Injil. Lepas tu ayat ini Allah tuju pada Bani Israel. Kenapa tuju Bani Israel sedangkan Nabi kita bukan Nabi mereka? Jadi tuju pada mereka sebab apa? Dalam Taurat dan Injil mereka telah pun ada cerita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah Nabi untuk mereka juga. Apabila Nabi kita diutus, mereka kena tinggal Taurat, tinggal Injil, mereka kena ikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Cuba sekadar itu dah pukul 10 lah kuliah kita pada malam ini.
Nampaknya tak ada sebarang persoalan pada page Akademi Sunnah kita. Begitu juga pada page saya sini, Ustaz Muhammad Razi. Tidak ada sebarang soalan. Alhamdulillah, nampaknya semua clear. Semua boleh faham, boleh tangkap dengan pantas. Siap dengan nota-nota lagi. Apakah surah dan juga ayat 4 ayat tadi. Jangan lupa 4 ayat tadi. Tentang apa dihafal pendek-pendek je. Surah-surah ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi Musa AS dalam kerangka dia bertaubat pada Allah Azza wa Jalla dan juga taubat untuk umat dia. Dan Allah Azza wa Jalla ampunkan kita semua, menerima taubat kita semua. Cukup sekadar itu kuliah kita pada malam ini. Kita tangguh dahulu kuliah kita dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum bersurai. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi